Assalamualaikum guys, kita berjumpa, kita bersua sekali lagi dalam kita punya forum ataupun wacana mingguan di Elysian Interactive dalam segmen apa khabar pula ya, apa cerita 24/7 bersama saya Faizal Mota, co-moderator anda bersama dengan seorang lagi co-moderator iaitu Fardi Fauzi daripada Elysian Interactive. Dan seperti biasa, kita tidak pernah lewat ataupun lambat ke udara. Cuma hari ini kita ada sedikit gimmick. Kita sedikit lewat. Kerana apa? Kerana kini ingin menguji kesabaran anda sebagai peminat setia kami. Tak gitu, Fadi? Betul. Bulan puasa adalah bulan yang penuh ujian dan juga cabaran. Boleh ulas sikit, Fadi? Boleh ulas sedikit kenapa kita lambat? Sebab biasalah orang kata kadang-kadang ada ada benda yang tak terjangka berlaku. Seperti benda-benda teknikal ni lah. Tak payah dedah sangat aib kita. Kita terus saja live dan seperti yang ramai sedia maklum atau mungkin yang tak sedia maklum, kita telah mengeluarkan atau mempromosi publicize kita punya topik hari ini yang agak menarik juga, yang rasa agak hype juga, iaitu tentang apps-apps yang hot atau panas semasa kita berada dalam PKP di bulan Ramadan itu. Betul. Bulan Ramadan itu? Bulan Ramadan ini? Ramadan ni lah. Aku puasa, Fadi. Kau puasa tak? Aku puasa lah ni. Okay. So, sebelum kita mula, sebelum kita mulakan kita punya forum ni, kita punya diskusi ni, aku nak tanya kita semua sedia maklum lah, kita semua tahu bahawa sekarang ni tak boleh keluar rumah. Kita tak boleh pergi kedai, tak boleh pergi shopping mall, tak boleh tengok wayang, dan app selalunya menjadi pilihan lah untuk kita beli barang, untuk kita borak-borak. Macam kita guna Zoom ni, betul. kita guna FB Live, kita guna apps. Jadi dia punya ratio, dia punya rating, dia punya peningkatan orang guna apps ni pada pengamatan mata kau, Fadi, macam mana? Rasanya dari segi frekuensi orang menggunakan apps tu rasanya lagi tinggi lah daripada waktu-waktu biasa, sebab masa ni orang memang tertumpu kepada smartphone. Bukan setakat smartphone, malah laptop, gadget, iPad, tablet dan lain-lain lah. So rasanya kalau masa waktu bekerja biasanya dia orang fokus pada kerja lah. Tapi kalau macam waktu-waktu kat rumah ni, memang terlalu banyak lah orang habiskan masa melalui telefon dan juga gadget-gadget tu lah. So laku lah, app sekarang laku lah. Dia boleh dikatakan penggunaan dia lebih kerap lah berbanding yang lain. Tambahan pula baru-baru ni, bukan baru-baru ni lah, ada laporan daripada berita mengatakan penggunaan internet pada waktu PKP ni sangat-sangat tinggi. Walaupun kerajaan dah bagi 1 GB sehari, telco-telco ni dah bagi 1 GB sehari sebagai data, tapi rasanya memang tak cukup. Sebab 1 GB tu rasanya memang setakat boleh layari sosial media, tengok video YouTube sikit tu lepas lah. Tapi kalau nak tengok habiskan masa untuk gunakan internet semua tu, saya memang tak cukup. Macam kau sendiri, Fudi, berapa banyak internet kau pakai? Macam satu hari berapa banyak TikTok kau layan? Maksud saya penggunaan internet, berapa banyak gig? Aku memang tak monitor lah berapa banyak. Tapi kalau kita boleh tahu ke? Macam mana kita nak check? Kita report daripada telefon boleh. Kalau macam smartphone, kalau kita gunakan apps macam kalau kita gunakan maksudnya yang apps yang daripada telco lah, macam MyDigi ke U-Mobile punya ni kan. Macam kita ni yang guna high speed broadband macam wifi apa semua. Guna wifi broadband kena check dekat dalam ni kot, kita punya account bill tu. Mungkin tak ada check daily tak boleh check. Daily rasanya boleh check, tapi tak pasti nak check dekat mana. Ada rasanya, mesti ada. Tapi kalau macam untuk broadband ni macam Unify semua tu, memang biasanya aku sendiri pun tak check lah dia punya usage tu. Sebab memang kalau Unify streaming tu biasanya dia punya data tu memang boleh dikatakan unlimited lah. Walaupun dia ada juga cap dia, tapi kalau penggunaan normal macam orang tengok movie ke apa semua tu tak ada masalah lah. Tengok streaming YouTube tu tak ada isu. Okey, terus pada topik kita iaitu apps panas di sepanjang PKP bulan Ramadan ni. Kita sedia maklum antara yang paling panas, ni roughly lah berdasarkan pengamatan aku adalah orang kata runner delivery makanan tu paling panas lah. Macam Panda,
Dan Itu memang semestinya lah sebab masa bulan Ramadan ni memang orang apa memang kepingin nak order makanan kepingin kepingin nak order makanan tradisi tu, kalau kuih ke apa kan. Okay, selain daripada makanan, kita juga ada apps lain macam apps entertainment macam Netflix, hiburan untuk hilangkan boring. Dan aku pun macam mana lah aku nak tanya kau, macam apps sana ni bagi kau apa pilihan kegemaran kau? Sekejap ada telefon. Ada telefon, aku angkat je. Okay, silakan. Boleh. Hello, Albert. I'm on call lah. Can you call me back in 20 minutes, 15 minutes? Or you can message me first? Okay, alright. No problem. Nak kerja Client. Biasalah. Kadang-kadang saya kata call anytime. Memang dia call masa tengah anytime, masa tengah live tu dia call. Agak mungkin dia tak tengok kita punya Siri tu sebab tu dia call. Tak apa. Yang ni saya confirm. Kali kalau dia call, dia cakap, why not you go to Elysian interactive page and you watch our live. Aku takkan promo benda-benda sebelum sampai waktu dia. Sampai waktu dia aku akan promo. Tapi kalau dia tengok, alhamdulillah lah. Tapi sambung tadi. Apa apps kegemaran kau untuk yang macam runner delivery ni? Macam aku for now aku jenis akan cuba atau akan gunakan satu apps. Ni talking about apps, satu apps sampai aku rasa tak selesa. Macam dulu sebelum aku guna Grab untuk naik kereta aku guna Uber tau. Aku terpaksa guna Grab sebab Uber dah tak ada. Okay. Macam sekarang ni aku guna Grab Food. Aku tak pernah guna Food Panda, yang lain-lain aku tak pernah pakai. Kira kau tak pernah cubalah yang delivery macam apa food delivery yang lain-lain lah. Aku nyaris cuba semalam. Sebab semalam aku nak belanja family aku nak order makanan untuk family aku, makan Chef Amar. Kau tahu Chef Amar tak? Tahu. Chef Amar rupa-rupanya dia tak ada guna Grab Food, dia tak guna Food Panda. Dia memang delivery di sendiri? Dia support produk tempatan, dia support Muslim punya app, so dia guna Emras Go tau. Emras Go tu minggu lepas dia dah promo, masih nak start puasa, tapi dah masuk hari ke-6 puasa, tak jalan lagi bro. Tak jalan lagi. Lalas aku terpaksa tukar kepada nasi mandi yang lain. So itu jawapan aku. Kira kau pernah kau ada cuba apa tadi Chef Mama tadilah untuk nama apps dia Emras Go. Aku rasa tak stable lagi lah bro. Itu antara pro and con kalau apps yang tengah panas-panas ni lah. Especially produk tu macam Chef Amar kan. Kalau dia tak guna apps yang stable, hanya dia akan ada setback lah macam terjadi semalam tu. Rasanya mungkin dia punya traffic dia terlalu tinggi ataupun dia punya terlalu banyak sangat demand tu sampai apps tu tak boleh nak cater. Dan and thinking about these apps yang panas-panas globally, aku pun 2-3 bulan yang lalu ni, even awal tahun ni, aku dah mula aware dengan Muslim Pro punya apps tau. Okay. So aku nak kau elaborate tentang Muslim Pro punya apps sebab aku pun masih lagi dalam intermediate punya knowledge tentang Muslim Pro. Sebab klien aku pun tanya pasal Muslim Pro, disuruh masukkan copywriting dalam Muslim Pro, suruh design posting dalam Muslim Pro. So I need to know about this hot apps called Muslim Pro bro. Muslim Pro ni dia macam kita tahulah, dia pada asalnya apps yang macam memampangkan waktu solat kan. Tapi along the way tu memang dia ada banyak function lah dekat dalam Muslim Pro ni. Antaranya macam petunjuk arah kiblat, and then ada bacaan Al-Quran, and then ada macam sekarang ni dia macam tahun lepas dia dah launch macam untuk halal food. Dia buatan negara mana bro? Dia originate from negara mana? Dia originalnya daripada Malaysia. Dia memang made Malaysia lah. Lepas tu macam Malaysia made lah. Tapi dia lately lah, sedang 2-3 tahun lepas kot dia dah acquire oleh Singapura. Kemudian dibeli pula oleh Afin Huang DBS. Afin Huang. Afin Huang Investment. Okay. Afin Bank lah. Afin Bank punya investment lah. Official lah ni? Officialnya daripada Afin ni lah. Afin Huang Investment lah. So dulu macam banyak juga yang orang kata Muslim Pro ni apps yang dia sebenarnya owner dia bukan Islam. Tapi bila aku deep down balik, memang
dia punya atas-atas tu memang orang bukan Islam, tapi sebenarnya Afin Huang tu sendiri dia punya core dia is Muslim lah. So aku tak pasti yang baru ni sebab aku dah lama tak gunakan Muslim Pro. Tapi macam aku rasa sekarang ni dah ada macam-macam lah, macam slot pengiklanan, macam tips dan juga untuk ni lah, untuk apa? Tak tahulah sekarang ada macam delivery ke apa, ada ke? Aku tak pasti sebab selalunya aku akan tengok bila perlu je. Macam aku nak mendalami ilmu ataupun aku nak tahu tentang dunia Muslim Pro ni pun sebab klien yang suruh. Aku je tengok bila perlu. So aku tak tahu the real sekarang ni dia punya Muslim Pro ni dia dah lebih kepada macam kita panggil super apps lah. Super apps ni macam kau boleh gambarkan macam Grab lah, Grab. Dia ada ada travel, halal food and anything about Muslim lah. So banyak benda dekat situ yang memang one stop center lah untuk Muslim nak gunakan. Tapi aku personally aku dulu pernah pakai Muslim Pro. Tapi untuk apa? Of course lah untuk tengok waktu solat. Okey. Juga ada ni lah. Dia ada arah kiblat semualah. Sekarang dah banyak kan, dah lebih daripada tu. Sekarang dah banyak, dah lebih dah macam cakap tadi dia dah ada untuk apa? Untuk halal food semualah. Tapi macam bagi aku tak berapa suka sangat sebab kadang-kadang dia punya apa? Iklan tu terlalu banyak. So and then app sebab agak berat jugalah kalau nak loading tu. Aku lagi macam bila kita nak tunggu loading nak buka tu kan. Aku lagi suka app yang ringan sikit lah macam waktu solat Malaysia. Apa lagi? Iman dan lain-lain apps lah yang ni. Waktu solat Malaysia tu pun agak popular daripada Media Prima. Asalnya daripada kawan aku juga. Tapi dah dibeli oleh Media Prima lah sekarang ni. Waktu solat Malaysia tu. Okey, selain daripada apps untuk runner dan delivery makanan, apps Muslim Pro yang banyak manfaat atau kegunaan dia bukan setakat di peringkat tempatan atau di Malaysia tapi di seluruh dunia. Kita ada satu lagi apps yang saya rasa tiba-tiba meletup. Bagi aku meletup lah, aku tak tahu pada pandangan orang ramai, iaitu apps online tutorial lah atau belajar secara online ni seperti planetmahir.com. Yes. Kita plug in sikit iklan ni. Dan juga Elysian pun ada buat online tutorial kan? Yes. Kita pun dah ada start buat online learning lah dekat kita punya portal. Di mana kita dah start ada beberapa kelas lah, boleh tengok dekat kita punya website elysian.xyz. Dan tu ada kelas-kelas online classes under training. So macam buat apps macam ni memang berkembang sebab orang masa ni boleh dikatakan macam nak belajarkan skill baru. Okay, sebab kata mungkin pekerjaan-pekerjaan yang memang yang wujud sebelum pra PKP dulu mungkin dah tak boleh pakai dah lepas ni. So disebabkan orang work from home tu, orang dah start cuba untuk acquire skill-skill baru lah macam digital marketing, big data, apa lagi, yalah, app developer, copywriter. Semua ni orang kata kerja ni boleh dibuat kat mana-mana je, tak semesti kita berada di office. So untuk acquire skills ni tak perlu pun kita nak kena pergi ke physical class kan. Betul. Kalau budak-budak sekolah pun guna app sekarang kan. Macam belajar macam mana budak-budak sekolah belajar macam mana? Yang guna Google Classroom. Google Classroom sebab sekarang ni kerajaan Malaysia memang dah collaborate dengan Google lah untuk apa? Untuk gunakan Google Classroom ni sebagai platform pembelajaran lah, sebab dalam Google Classroom ni macam-macam dia punya modul yang dia ada, macam apa? Kerja sekolah, online classes, blackboard dan macam-macam lah. So aku rasa memang menarik lah Google Classroom ni. Memang yelah, lagipun memang dia daripada Google dah memang established. So apps tu memang stable lah untuk digunakan oleh budak-budak dan juga para cikgu dan juga ibu bapa pun senang nak gunakan sebab dia kata apa, dari segi boleh pantau dan juga dia tak perlu nak kena study banyak-banyak lah, dia punya user interface tu. Kita dah boleh faham sendiri, tak perlu nak kena tengok tutorial semua. So siapa yang kepingin nak pergi ke kelas, tak payah pergi kelas lagi, boleh belajar secara online. Yes. So macam platform-platform yang kita bagi tahu tadi macam Planet Mahir, Elysian, kemudian ialah macam kalau
Malaysia ni ada beberapa lah. Okay. Selain daripada dua tu, kita ada Weekan.my. Okay. Banyak juga kelas-kelas tu. And then kita ada juga kalau international macam LinkedIn Learning dan juga Udemy lah. Tapi kalau yang ada bajet sikit tu boleh pergi masterclass lah. So platform-platform ni kita boleh start belajar dan juga kita boleh acquire skill kemahiran baru supaya seiring dengan kata apa keperluan pekerjaan semasa lah. Okay. So kita boleh golongkan tadi first kali driver pula, runner ataupun delivery app sebagai top yang panas. Lepas tu kita ada yang tadi tu Muslim Pro, orang kata general lah semua, daripada kita bangun pagi sampai kita tidur, solat, doa semua kita boleh pakai. Dan tambahan pula time bulan puasa ni memang bergunalah nak tengok waktu solat maghrib tu kan. Dengan waktu sebelum subuh apa? Waktu imsak Yang penting jangan lupa ni setting remind, jangan macam aku malam tadi. Aku dah 2 kali lepas sahur tau. Sebab aku ingat hari ni aku tak sahur, aku tak lepas, aku lupa nak setting. Aduh. Kau ambil yang video yang tu, yang Indonesia nya tu, sahur tu. Yang jadi itu ada kah? Itu pada apps juga? Ada bukan apps. Dia kau save je lah SMP3 jadi sound dia lah. Sound untuk alarm kau tu. And then tadi kau bangun. And then kalau tak setting pun tak guna juga, dia tak bunyi. And then nombor 3 tadi kita ada kelas secara online, lalu apps kita belajar untuk sekolah dan sebagainya. Dan aku rasa this is something yang quite new juga. Aku tak tahu dia panas ke tak, tapi dia akan jadi panas kalau PKP ni berpanjangan. Iaitu kalau kita nak kahwin, yang nikah-nikah online ni macam mana bro? Nikah-nikah online ni? Dia guna apa sebenarnya tu? Berdasarkan kajian kau, dia nikah-nikah kahwin online apa kan? Dia guna apa sebenarnya? Tak nak explore ni. Aku tak adalah explore nikah online ke apa. Boleh tak kita buat apps tu bro? Kita buat apps untuk orang yang nikah online. Kita buat apps untuk orang yang nikah online. Boleh. Cuba dia, aku rasa konsep nikah online ni dia punya dia punya application tu lah, nak buat permohonan untuk bernikah tu kan. Itu aku rasa apps yang normal lah, macam kalau macam dia macam just permohonan biasa lah, kita nak upload kita punya IC ke, kita punya butiran-butiran peribadi tu kan, dengan butiran kita punya bakal suami atau isteri kita lah. So itu satu, itu nak memohon. Yang pentingnya tu macam mana nak bernikah tu. Macam kalau nak bernikah tu rasanya kalau kita pakai apps macam Zoom, macam video conference, Skype tu, aku rasa boleh je. Kan? Benda tu makin panas lah sekarang ni, sebab dia bukan guna untuk meeting je sekarang, bukan guna untuk bertanya khabar. Sampai orang nak berkahwin pun sekarang boleh guna teleconference atau conference call macam ni. Cuma aku tak pasti dia punya, yelah aku bukanlah pakar sangat dalam bidang agama ni, tapi aku tak pastilah, mungkin dia dari segi syarak tu mungkin dibenarkanlah, ada fatwa-fatwa yang mengatakan boleh bernikah secara online ni kan. Sebab dulu aku pun dah terfikir, kalau kata yelah nikah secara online baru-baru ni dah tahu boleh, tapi sebenarnya aku dari dulu lagi dah pernah terfikir, boleh tak kalau kita sembahyang Jumaat secara online? Itu satu isu macam sekarang ni, idea menarik. Macam orang kata sekarang ni kan, macam waktu PKP kan tak boleh nak sembahyang tarawih kan. Boleh tak orang macam buka ke kan, buka laptop kita streaming ke, imam tu dekat dalam online tu kita sembahyang sekali dengan dia. Tapi baru-baru ni ustaz kita punya menteri inilah hal agama tu, Ustaz Zulkifli tu dah bagi tahu dah, dia kata tak boleh sebab kena ada dalam satu tempat. So tak boleh. So kata sembahyang jemaah tak boleh lah. Tapi nikah ni pula, kalau ikut dalam syarat nikah pun kalau tak silap aku kena ada berada dalam satu majlis kan. Betul. Satu tempat. So tapi tak tahulah majlis tu mungkin secara online pun boleh dikira majlis, pendapat aku lah. So tapi mungkin ikut pada inilah fatwa pada tempat majlis agama di negeri masing-masing lah. Okey, bulan puasa ni ataupun tempoh PKP ni, ini soalan-soalan terakhir sebelum kita wrap up, aku nak tanya kau. Ada tak apps baru yang kau explore?
yang kau kata, best lah ni, tak pernah try sebelum, tapi bulan puasa ni kau rasa macam this is something yang kau nak share dengan semua orang? Aku tadi aku baru try My Sejahtera. My what? My Sejahtera. Kau nak berkempen ke? Kau nak jadi adun ke apa? Tu apa tu? Siapa tu? Kau tak ada dengar ke? Ini aku baru dengar 10 saat yang lalu pasti kau sebut tu. My Sejahtera ni adalah apps daripada kerajaan. Aku bukanlah nak promote kerajaan, cuma aku apa promote je kerajaan. Tak salah pun. So ni antara apps yang tengah hot lah masa PKP ni, sebab dia baru launch dalam minggu lepas baru launch, soft launch daripada Kementerian Kesihatan dengan Kementerian Inovasi lah, Sains, Teknologi dan Inovasi tu. Okay. So My Sejahtera ni dia apps yang mana kita boleh tengok berkenaan dengan informasi-informasi inilah, orang kata yang berkenaan dengan situasi COVID-19 ni. Macam berapa banyak kes, and then dia boleh check kita punya katalah macam kita nak report kalau kita ada simptom-simptom COVID-19 kan. Dan juga yang menarik, aku baru tahu, yang aku explore tu, aku ingatkan apps ni macam just information je. Tapi once aku start guna, aku perasan dekat dalam apps tu dia ada satu fungsi tau, yang mana dia boleh check kau punya geolocation. Okay. And then katalah Kenapa nak check geolocation? Dia tengok kau punya lokasi lah. Kenapa? Yelah, dia nak tengok kenapa, itu aku nak bagi tahu. Sebab apa? Okey, kenapa? Sebab dia boleh bagi tahu kau dekat area kau tu ada kes COVID-19 ke tak? Tu menarik. Macam aku tadi, bila aku check tadi, dia kata dekat area aku dalam 1 km radius kot ada kes COVID-19. Tu fungsi dia. So aku rasa apps tu ada bagi input jugalah, daripada macam yelah, dia boleh tahulah macam kita kat area kita ni dalam 1 km radius ni ada kes COVID-19, so kita boleh berhati-hatilah mengamalkan orang kata jangan keluar sangat ke kan. And then kalau keluar pun memang betul-betul perlu je lah. So nama dia tu bro, nama My Sejahtera tu membuat aku fikir ini apps apa pula ni? Itulah. Sebab asalnya My Sejahtera ni dia nak promote masa sebelum COVID-19 dulu, dia untuk insurans kepada rakyat, untuk yang kerajaan bagi. Tapi bila dah waktu PKP ni, so diorang keluarkan apps ni untuk yang berkaitan dengan COVID-19 ni lah. Macam dia ada juga tracing kepada kontak-kontak terdekat. Kita boleh masukkan nama kontak. Let's say lah kalau kita terkena ke ataupun kita bergejala kan dengan COVID-19 ni, dia boleh tengok balik history kita dekat mana, kita pergi mana, and then siapa kita punya kontak terdekat. So dia boleh ambil tindakan yang lebih efisien lah. Okay. Tapi dari segi, sebab sebelum ni Khairi Jamaluddin dia pernah bagi tahu, dia kata apps ni, apps yang dia nak buat tu, tak tahulah yang My Sejahtera atau apps lain, yang kata boleh gunakan Bluetooth untuk trace lah, ada tracing lah. Tapi tak pastilah yang Bluetooth tu kata dah ada ke tak fungsi dia dalam apps tu. Okay, ini ada 2 soalan terakhir aku nak tanya kau. Kita pun dah cover tadi beberapa apps yang panas, beberapa apps yang menjadi favourite atau kegemaran orang ramai, termasuk macam kau lah, sorry, aku nak tanya kau, yang macam kau pula macam mana? Apa apps yang kau baru discover, yang kau baru rasa macam teruja lah lately ni, masa PKP ni? Aku ni, mengenali aku rasa kau mengenal aku kan. Aku ni ada seorang yang sentiasa in terms of exploring di online, aku suka cari benda-benda random. Aku sebenarnya geram dekat IG sebenarnya. Dia sebenarnya tengah beta testing untuk kita rakam atau kita record atau kita archivekan kita punya IG live. Aku buat talk show setiap malam kan. So aku nak archivekan atau nak record semua IG live aku ke dalam IGTV. So for the past 2 months dia telah buat beta testing dan memang lepas kita live tu boleh terus masuk dalam IGTV. Betul. Tapi benda tu tiba-tiba tak wujud. Dah tak. Sebab tu kau nampak kau ada buat live setiap malam tapi kau tak save dalam IGTV kan. Sekarang dah tak ada, kau kena buat manually. So randomly aku tu cuma satu apps yang mana engkau kena buat benda tu manual untuk rakam atau record kau punya IG live untuk masukkan ke dalam IGTV. So itulah apps yang baru aku jumpa. So maksudnya dia apa? Macam screen recorder ke ataupun dia memang boleh? Nama apps tu adalah
Nama apps tu adalah aku tak kat Chrome, Save IG Live Story. Nama dia panjang, nama dia Save IG Live Story itu je. Story. Nama dia tricks and tag, tapi bro, ada kelemahan sikit. Okey. Kelemahan dia lah, kau kena download rakam, kau kena download kau punya video dulu, lepas tu kau kena download kau punya audio, lepas tu kau kena merge separately dekat kau punya editing machine. Oh, kayaknya dia record video, dia record audio asing-asing. Dia sebab dia live kan. Aku rasa sebab dia punya quality tu tinggi sangat, dia kau kena buat tu asing. Lepas tu kau kena merge sendiri. Oh. Benda tu leceh lah. Ya, leceh lah. Mungkin tak berapa efisien sangat lah kan. Tapi for PKP Ramadan ni, aku just selesa apa yang ada lah. Aku tak explore sangat. Kalau ada satu apps yang kita boleh keluar rumah tanpa detect oleh pihak berkuasa, aku nak download apps tu. Tapi tak ada pula. Itu kalau ada apps tu memang kuasa apa? Senyap dia tak bagi tahu. Sebab polis kau tahu dia akan try apa? Block juga apps tu. Kau tahu kalau aku yang download apps tu, kau tahu apa nama dia? Apa? Awan guling. Awan guling. Dragon Ball kan ada awan guling ni kan. Kalau kita naik awan guling tu, polis tak boleh detect sebab kita kat atas awan. Baik kau buat ni je, kau buat apa? Jetpack ke apa ke? Kan. Kalau ada orang luar tak beli, aku tu ada jetpack. Tapi bagi kau lah kan, macam dari segi, yelah selain daripada Zoom ni, apa lagi apps yang kau pernah cuba dari segi video conferencing? Hari tu aku pernah try yang Facebook Messenger meeting yang baru tu, yang Zuckerberg announce last week tu. Oh, kau dah cuba tak? Aku dah try, bukan aku yang try, budak-budak sekolah menengah aku dah try. Okey. Pukul 12.45 malam dia try, aku nak tidur dah masa tu dia tidak try. Okay. Aku pun dengan kain pelekat semua on lah. Okey, tak try. Lepas tu yang duo tu. Oh, duo pun dah cuba tak? Cuma tadi tu lah, ada kawan kita daripada grup lagi satu tu yang Microsoft apa? Microsoft apa? Meeting? Teams. Teams. Aku tak try tu lagi. Sebab Teams dia berbayar. Berbayar dari segi kalau kita nak guna lah apps tu. Tapi kalau kita nak join meeting boleh. Tapi kalau siapa yang host tu dia kena subscribe lah. So dia ada pros and cons je lah. Aku dah cuba Teams semua okey juga. Dari segi dia punya user interface je. Lepas tu aku juga pernah guna Skype. Skype pun not bad dia punya ni. Dia punya usage je. Oh, FYI. Aku sampai sekarang tak pernah try Skype. Tak pernah? Tak pernah langsung. Oh. Sebab ada banyak lagi yang memudahkan, aku pun guna lah apa yang ada, termasuk Zoom ni. Ya, sebab Zoom ni antara yang best dia boleh share ke Facebook. Sebab aku rasa Skype aku tak jumpa lagi feature tu. Dan ada lagi yang paling best tapi kau segan nak sebut. Apa? Budak sekolah kau yang buat dulu kan? Siapa? Aku tak tahu, kau kata ni alumni kau yang buat. Tanya aku balik siapa pula. Kau kata Zoom ni alumni kau yang buat. Bukan Zoom ni. Zoom ni kalau nak aku buat. Oh, salah. Zoom dari China, aku tak tahu ke? Oh, agak Zoom ni alumni kau yang buat. Bukan, aku cakap Zoom account aku ni kan. Aku guna Zoom account alumni aku. So sebab alumni aku dia ada pro account. Maksudnya kau boleh host lebih daripada 40 minit. Bukan Zoom ni budak Ohio yang buat. Kan. Zoom ni dari China. Bro, kita terpaksa close kita punya forum sekarang sebab suasana di luar nampaknya hendak hujan lebat. Okey. Dan aku ada trouble nanti nak beli nasi untuk kau buka. Kau beli ni? Ini menu puasa kau apa? Sebab aku ingat habis pukul 6 tadi, dah delay dah pukul 6.30. Hari ni aku rasa aku tak nak makan nasi sebab aku dah beli nasi 2-3 lagi, tak habis. Habis? Tak habis sebab tak bangun sahur. So hari dah aku tak nak beli nasi. Oh, so hari ni kau plan nak beli apa? Kuih tiaw? Aku nak beli something yang bukan nasi. Asal kat mana? Sedap kat tu? Oh, aku sebenarnya nak try 2-3 laksa kat sini, tapi hari tu aku baru try laksa dekat Secret Recipe. Itu pun sebab ada promo. Sini laksa-laksa kat gerai kat warung tak ada, bro. Kalau ada pun gerai tu tak buka kan. Laksa man panjang tu tak ada lah. Tak ada lah. Kalau tak memang aku pergi lah. Aku sanggup pergi lah. Laman panjang tu. Dia bagi banyak. Kau bayangkan, kita makan laksa. Kau tahu kan? Kita beli laksa. Dia bagi free kaki ayam. Oi. Memang terbaik lah tu. Terbaik lah. Memang kita ada buat delivery kat rumah ke apa ke? Tak ada, aku dah check. Kalau ada pun kena check kita punya wakil rakyat di dalam grup bernama Alip tu. Mungkin dia boleh tahu apa yang kita boleh order online. Rasanya yang kita pernah jumpa dulu kan. Dia punya seller dia tu, penjual dia tu. Dia kata dia ada banyak branch kan. Satu kat situ, satu lagi kat Putrajaya. Mungkin owner dia tu lah yang dekat Putrajaya aku tanya. Okay bro, terima kasih bro.
kerana sudi berwacana lagi hari ini. InsyaAllah Okay. Terima kita kasih. akan perbaiki dan kita akan cari lagi topik-topik yang panas di minggu-minggu akan datang sampai ke Hari Raya insyaAllah. Okay, insyaAllah jumpa lagi. Ada apa-apa kau nak sampaikan kepada penonton-penonton sebelum saya bagi soalan bonus? Bagi aku rasa sekarang ni pun dah time-time orang kata PKP ni dengan statistik yang menunjukkan ada penurunan lah kan. Rasanya ada mungkin akan ada berita baik lah dalam beberapa hari, maybe kerajaan akan announce maybe ada sedikit kelonggaran kan, tapi rasanya Ada. Hari ini ada bro. apa dia? Sekarang kau boleh pergi Speedmart 2 orang. Boleh pergi 2 orang kan? Sekarang kau boleh pergi Speedmart 2 orang. Kalau kau tersalah beli kau jangan takut. Bini kau ada sebelah. Kedai lain pun boleh jugalah, keluar lah. 2 orang lah. Macam aku nak pergi dengan siapa bro? Aku belum kahwin. Tak ada manfaat lah dalam sebenarnya ni, tak apalah. Mungkin esok mungkin ada manfaat lain. Aku dengar nanti dia kata ada office pun akan start dibuka lah. Rasanya bagi aku masih kata pentingkan jugalah keselamatan je lah kan, dari segi jangan buku ramai kan, sebab kita tak tahu mungkin ada lagi ke kes lagi, kita tak tahu, so jaga-jaga je lah. Okay bro, terima kasih. InsyaAllah, ini soalan bonus aku nak tanya kau hari ni ya. Kau dah ready belum? Ya, silakan. Apa pendapat kau tentang set aku yang baru kat belakang ni? Perlu dikekalkan ke macam mana? Aku sebenarnya nak cakap tadi. Ini soalan bonus aku simpan. Save the best for the last. Aku rasa nampak macam ada gaya profesor sikit lah. Ya. Ada mikrofon tu kan. Nampak macam konti lah. Aku kata dah boleh set macam Gary Vee style. Kau memang sangat-sangat memahami aku dan sangat tepat tekan kau, sebab aku memang nak mendatangkan mood seorang pendidik, profesor dan juga seorang mufti. Kalau tengok mufti punya live pun macam dia tak? Ustaz PU belakang dia barak buku. Betul. Cuma itulah. Memang boleh jadi ahli akademia lah lepas ni. Cuma aku tak sempat nak gosok jubah sebab aku tak ada istrika. Apa? Yang penting kata gaya tu ada. Okay bro? Okay bro. Selamat berbuka puasa. Sama-sama, selamat berbuka puasa. Terima kasih. Until next week, kita ucapkan kepada semua selamat berbuka puasa dan selamat menyambut bulan Ramadan. Di antara dia ada seminggu bro. Ya, dah hampir seminggu lah. Esok kata genap seminggu lah kita puasa. Okay. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. Bye-bye.